Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa dengan saya lagi, Cikgu Haslina untuk sesi pembelajaran matematik tambahan tingkatan 5 di bawah tajuk Perbezaan. Untuk hari ini, Cikgu akan fokus kepada standard kandungan 2.2, pembezaan peringkat pertama dan standard pembelajaran 2.1.1 menentukan nilai had suatu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar, dan standard pembelajaran 2.1.2 menentukan terbitan pertama suatu fungsi melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Baik, kita pergi dulu kepada 2.1.1 menyiasat dan menentukan nilai had suatu fungsi. Baik, kita lihat kepada contoh. Cari nilai bagi A, had punca kuasa 10 tolak 3x bahagi x tolak 2. Seperti yang kamu sudah maklum, kita hanya cuba gantikan nilai x dahulu. X sama dengan 2, cuba terus gantikan dalam persamaan yang diberi. Baik, sekarang jika kita gantikan, kita akan dapat hasilnya 10 tolak 3 darab 2. Dan nilai ini boleh dikira. Terus itulah jawapan yang kita akan dapat. Okey, selesai untuk soalan A. Untuk soalan B, cari had bagi 5 tolak punca kuasa n bahagi n tambah 2 apabila n menghampiri 4. Baik, sama seperti soalan tadi, kita gantikan dahulu nilai n sama dengan 4. Okey, apa hasil yang kita dapat? Kita perlu telitikan dulu. Alright, n di situ terus kita gantikan sama dengan 4. So, 5 tolak punca kuasa 4 bahagi 4 tambah 2. Dan nilai ini pun kita kira boleh dinilaikan. 5 tolak punca kuasa 4, 2 is 3 bahagi 4 tambah 2 sana 6. So, jawapan kita 1/3. Kita dapat satu nilai nyata. Jadi, telah diselesaikan. Begitu juga untuk soalan A. Cari nilai had x menghampiri x tolak 4 punca kuasa x tolak 2 apabila x menghampiri kosong. Okey, seperti biasa kita akan gantikan x sama dengan kosong. Okey, apabila kita gantikan x sama dengan kosong, kosong tolak 4 bahagi punca kuasa kosong tolak 2. Dan kita dapati nilai ini pun boleh dinilaikan. Jawapan kita di sana adalah 2. Jadi untuk soalan begini tiada masalah, kita akan terus dapat jawapan yang nyata. Okey, kita lihat pula contoh 2. Cari nilai bagi had 4 tolak n kuasa 2 bahagi 2 tolak n untuk nilai n menghampiri 2. Baik, sama seperti soalan tadi, kita boleh cuba gantikan nilai n secara terus. 4 tolak n-nya 2 kuasa 2 bahagi 2 tolak 2 dan kita dapati nilai ini adalah satu nilai yang tak tertakrif. Jadi, untuk nilai yang tak tertakrif seperti ini, cuba lihat nota yang cikgu letakkan di sebelah kanan. Kaedah yang perlu kita tambah di situ adalah kaedah pemfaktoran. Kita perlu faktorkan dulu fungsi untuk merasionalkan pengangka dan penyebut fungsi itu. Jadi apa yang perlu kita buat adalah merasionalkan dulu pengangka dan penyebut fungsi tersebut. Jadi cikgu akan buat had 4 tolak n kuasa 2 itu cikgu akan faktorkan 2 tambah n, 2 tolak n. Okey, bahagi 2 tolak n. Had tadi adalah apabila n menghampiri 2. Jadi kalau kita tengok di sana, kita sudah boleh masukkan 2 tolak n. Selepas itu kita terus boleh gantikan nilai n sama dengan 2 iaitu 2 tambah 2 untuk had n menghampiri 2. Akhirnya kita akan dapat jawapan kita sama dengan 4. Okey, itu untuk soalan A. Untuk soalan B, cari nilai had n kuasa 2 tolak 3n per 2n tolak 6 apabila n menghampiri 3. Baik, sama juga dengan tadi. Kita boleh cuba gantikan nilai n dahulu. Kalau kita gantikan, kita lihat kita akan dapat 3 kuasa 2 tolak 3n bahagi 2 darab 3 tolak 6. Sama seperti tadi, kita akan dapat nilai kosong per kosong. Jadi, kita perlu buat sesuatu. Kita perlu faktorkan dahulu untuk merasionalkan pengangka dan penyebut fungsi kita. Jadi, di sini cikgu akan cuba faktorkan dia. Had untuk fungsi itu apabila n menghampiri 3. N kuasa 2 tolak 3n. Kita boleh faktorkan n keluar. N tolak 3. Okey, di bawah. 2n tolak 6 pun kita boleh faktorkan 2 darab n tolak 3. Akhirnya kita dapati n tolak 3 bahagi n tolak 3 sama dengan 1. Jadi di situ hanya tinggal had
N bahagi 2 untuk N menghampiri 3. Kita terus boleh ganti nilai N. Kita akan dapat jawapan kita adalah 3/2. Okey, sekarang kita lihat pula pada standard pembelajaran 2.1.2 menentukan terbitan pertama suatu fungsi melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Baik, kita akan fokuskan kepada pembezaan dengan prinsip pertama. Jika para pelajar masih ingat lagi apa yang diajar oleh cikgu di sekolah, dy dx sama dengan had delta y per delta x apabila kita nilaikan delta x itu menghampiri sifar. Jadi nilai yang kita hasilkan di sini, kita cari di sini itu adalah nilai dy dx. Untuk sebarang soalan kita kena wujudkan delta y per delta x, kemudian kita gantikan delta x-nya menghampiri sifar. Sekarang kita tengok contoh. Cari terbitan pertama y sama dengan 4/x dengan menggunakan prinsip pertama. Baik, soalan dah minta pada kita gunakan prinsip pertama. Jadi ini persamaan yang dah beri, persamaan fungsinya. Untuk prinsip pertama, lihat nota yang cikgu kepilkan sekali lagi. Dy dx sama dengan had delta y per delta x dan nilaikan delta x itu menghampiri sifar. Jadi untuk itu kita perlu wujudkan delta y per delta x terlebih dahulu dan kemudiannya kita akan nilaikan delta x-nya menghampiri sifar. Jadi jawapan yang kita akan dapat itu adalah nilai dy dx yang dikehendaki dalam soalan. Baik, kita mulakan dengan persamaan kita. Y sama dengan 4/x, kita perlu wujudkan delta y. Maksudnya y akan berubah sedikit tambah dengan delta y. Apabila y berubah sedikit, x juga akan berubah daripada x tambah delta x. Jadi di sana kita tinggalkan dulu delta y di sebelah kiri. Kita akan dapat 4/x tambah delta x tolak y. Okey. Kemudian, kalau lihat di sini, y kita boleh ambil daripada atas. Y sama dengan 4/x di sana. Jadi, kita akan nilaikan sekali lagi 4/x tambah delta x tolak 4/x untuk nilai y-nya. Seterusnya, kita akan tolak pecahan ini. Kalau pelajar semua lihat, ini adalah pecahan dengan pembawah yang tak sama. Penyebutnya yang tak sama. Jadi kita perlu samakan terlebih dahulu. Di sebelah kiri itu kita perlu darabkan dengan x. Alright, kesemuanya darab dengan x atas dan bawah. Di sebelah kanan ini kita perlu darabkan dengan x tambah delta x. Yang bawah pun kita darabkan dengan x tambah delta x. Okey, ini sebelum kita menambahkan pecahan tersebut. Akhirnya kita akan dapat 4x tolak 4x tolak 4 delta x bahagi. Alright, di bawah itu adalah x kuasa 2 tambah x delta x. Okey, ini adalah delta y kita di sebelah kiri tadi kan. Alright, sekarang kita sudah ada delta y. Kita perlu wujudkan delta y per delta x. Perlu bahagikan semuanya dengan delta x. Jadi, tadi ini adalah delta y. Jadi sekarang kita perlu bahagikan semua itu dengan delta x supaya kita dapat delta y per delta x. Alright. Kemudian kita akan buat perlahan di sana. Delta y per delta x sama dengan 4. Okey, sini 4x tolak 4x sudah habis. Tinggal negatif 4 delta x bahagi. Okey, sana x kuasa 2 tambah x delta x. Right. Kita akan bahagikan dengan delta x. X kuasa 2 tambah x delta x. Kemudian bahagikan dengan delta x di sini. Alright, kita lihat delta x bahagi delta x sudah habis di sana, dimasukkan, dapat 1. Jadi cikgu sambung di sebelah kanan. Delta y per delta x kita sama dengan negatif 4 per x kuasa 2 tambah x delta x. Okey, jadi kita sudah ada delta y per delta x fungsinya. Sekarang kita gantikan nilai had. Kerana untuk mencari dy dx, dia adalah had delta y per delta x apabila delta x menghampiri sifar. Jadi sekarang kita ke arah mencari jawapan yang diminta dalam soalan. Dy dx sama dengan
hat. Untuk negatif 4 per X kuasa 2 tambah X delta X apabila delta X menghampiri sifar. Okey. Apabila kita gantikan nilai delta X itu menghampiri sifar, kalau pelajar-pelajar tengok semua, jadi kita akan dapat nilainya di situ adalah sifar. Jadi X darab sifar. Jawapan yang kita akan dapat adalah negatif 4 per X kuasa 2 sahaja yang tinggal. Jadi ini adalah jawapan yang dikehendaki oleh soalan. Okey, tak tu pelajar semua. Sekarang kita lihat contoh 2. Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dengan keadaan sesaran zarah itu dari titik tetap O ialah S meter. Zarah itu mula bergerak dari titik A dengan ST sama dengan 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 5. Dengan keadaan T ialah masa dalam saat. Dengan menggunakan prinsip pertama, okey, dia sudah minta. Menggunakan prinsip pertama, cari halaju zarah. Halaju zarah itu adalah ds per dt. Maksudnya kita perlu bezakan sesaran terhadap masa. Tapi menggunakan prinsip pertama. Kemudian nilaikan halaju apabila t sama dengan 3. Jadi untuk ds dt, kita merujuk kepada nota tadi. Kita perlu wujudkan delta s per delta t dahulu. Kemudian nilaikan hadnya apabila delta t menghampiri sifar. Jadi kita mulakan dengan soalan tadi. Okey, fungsi S sudah diberi. S adalah 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 5. Jadi kita salin dulu. S sama dengan 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 5. Alright, sama seperti tadi kita perlu wujudkan delta S dahulu. Maksudnya S akan berubah sedikit kepada delta S sama dengan 3. T juga akan berubah sedikit. T tambah delta T. Kemudian jangan lupa kuasa 2 tolak 2. T tambah delta T. Sebutan T itu akan berubah sedikit. Tambah 5. Okey. Seterusnya kita tinggalkan delta S sahaja di sebelah kiri. Delta S sama dengan 3. Okey, ini kita boleh mula kembangkan. T kuasa 2 tambah 2 T delta T tambah delta T kuasa 2. Okey, kurungan besar untuk darab dengan 3. Jangan dilupakan. Okey, di sini kita sudah boleh kembangkan 2T tolak 2 delta T. Kemudian cikgu bawakan S ini cikgu bawakan ke kanan. Maksudnya S kita boleh terus gantikan dengan 3T kuasa 2 tolak 2T. Okey, kita akan tolak dengan S yang ada di atas tu. 3T kuasa 2 tolak 2T tambah 5. Okey, terus tolak. Ini adalah S. Okey, S yang berada di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Baik, sekarang kita buka persamaan kita dengan hati-hati. Kita akan dapat di sana 3T kuasa 2 tambah 6T delta T tambah 3 delta T kuasa 2 tolak 2T tolak 2 delta T tambah sini ada 5 tadi. Okey, tambah 5 cikgu tercicir. Tambah 5. Alright, tambah 5 tolak 3T kuasa 2 tambah 2T tolak 5. Okey, sekarang kita lihat satu-satu. 3T kuasa 2, 3T kuasa 2 sudah boleh ditolak dan habis di sana. Kemudian kita tengok sebutan yang lain. Okey, di sana ada tambah 5 tolak 5 pun kita sudah boleh hapuskan dia. Lagi apa yang kita nampak? Kita nampak di sini negatif 2T tambah 2T juga boleh dihapuskan di situ. Akhirnya apa yang tinggal kita tulis semula. Apa yang tinggal di situ adalah 6T delta T tambah 3 delta T kuasa 2 tolak 2 delta T. Ini adalah delta S kita. Okey, ingat lagi. Selepas itu kita perlu bahagikan kesemuanya dengan delta T. Okey, sebab kita perlu wujudkan halaju adalah ds per dt tadi.
Jadi sekarang delta S per delta T yang akan menjadi 6T delta T bahagi dengan delta T tambah 3. Delta T kuasa 2 bahagi dengan delta T tolak 2 delta T juga bahagikan dengan delta T. Kesemuanya perlu kita bahagikan dengan delta T. Apa yang tinggal di situ? Delta T bahagi delta T 1. Delta T kuasa 2 bahagi delta T delta T. Delta T sekali lagi bahagi dengan delta T dapat 1. Kemudian apa yang tinggal di situ adalah delta S per delta T sama dengan 6T tambah 3 delta T tolak 2. Jadi kita sambung di sebelah kiri ni. Kita perlu cari sekarang hal lajunya adalah ds per dt, iaitu ia sama dengan had. Jangan lupa, had apabila delta t menghampiri sifar bagi 6t tambah 3 delta t tolak 2. Jadi apabila kita nilaikan had itu, kalau pelajar-pelajar lihat apabila ini menghampiri sifar, apa yang tinggal dalam persamaan itu adalah 6t tolak 2. Jadi itulah kita punya hal laju iaitu ds dt. Seterusnya soalan minta kita cari hal laju apabila t sama dengan sifar. Jadi apabila t sama dengan 3, hal laju kita adalah sama dengan, ini adalah fungsi hal laju tadi Ini adalah fungsi hal laju. 6 darab 3 tolak 2. So jawapan yang kita perolehi di sana adalah 16. Baik, cikgu rasa cukup untuk itu dulu setakat ini. Selamat belajar semua, banyakkan buat latihan. Sekian, terima kasih.